Ya Allah. Ya Allah. Tak best kalau tu kau tengok leher aku ni dah boleh bergerak. Kiri kanan. Hari-hari kena cicak. Hai, Assalamualaikum. Kali ini Remaja bersama dengan Muhammad Izzat Daniel Abdullah atau lebih masyhur dipanggil Ijat, yang merupakan seorang bekas penghuni di sekolah Henry Geni selama 3 tahun. Walaupun Ijat pernah melakukan kesalahan, tapi ia tidak mematahkan semangat Ijat untuk terus meneruskan kehidupan, dan dia telah membuktikan bahawa dia boleh bangkit menjadi seorang individu yang lebih baik. So hari ini kita nak bersama-sama Ijat untuk mungkin boleh berkongsi pengalaman Ijat sepanjang berada di sekolah Henry Geni. So, apa khabar Ijat? Baik, Alhamdulillah sihat. Okey Ijat, boleh tak Ijat ceritakan dengan kami bagaimana kehidupan Ijat pada macam orang kata pada sekarang pun macam Ijat masih remaja lagi kan. So mungkin pada waktu sekolah. Kehidupan saya waktu sekolah dulu, saya agak liar lah, terlampau sosial. Dia bermula daripada diri sendiri. Start saya dia jadi macam lebih teruk saya bermula dengan diri sendiri. Bukan atas kawan-kawan. Kawan-kawan sebenarnya tak salah, bukan disebabkan pengaruh kawan-kawan, tapi sifat ingin mencuba tu ada. So bila kita nak mencuba, kita akan tercari-cari. Jadi waktu zaman sekolah ni saya amat nakal lah orang katakan, sampai mak ayah saya tak larat nak jaga saya, mak ayah angkat saya ni. Jadi start situlah saya ambil kehidupan saya sendiri, saya cari kehidupan saya sendiri, pergi merantau sana sini. Start saya pada merantau tu lah saya jumpa dengan dengan benda-benda yang sosial ni, macam benda-benda yang negatif ni, macam dadah. Bermula daripada gam tau. Asalnya bermula daripada gam. Aku lepas tu slow pergi ke dadah, daripada pil kuda, lepas tu ais dengan ubat. Ubat ni orang panggil apa ya? Morfin. Start daripada situ lah saya jadi macam terlibat dengan aktiviti jenayah. Okay, start saya daripada isap gam umur 12 lagi. Waktu tu saya nak dekat ambil UPSR. Start pada umur 12 saya ambil gam, dan barulah pil kuda. Waktu tu baru pil kuda. So macam mana Ijat boleh masuk pula ke sekolah Henry Geni tu? So apa kisahnya? Yelah, bila dah isap dadah kita nak cari duit, betul. Saya pula dengan tak bekerja, kerja pun hanya cukup makan. Waktu tu saya buat sebagai tukang rumah. Saya jadi tukang rumah. Saya jadi macam kesepitan wang. Dengan dah berkahwinnya kan, nak sara bini kan. Lepas tu saya ambil jalan mudah yang saya buat kes-kes jenayah seperti sama. Lepas tu saya boleh tertangkap disebabkan pecah rumah. Semuanya berlaku pada waktu usia belasan tahun, dan saya ditangkap pada umur 17 tahun. So macam mana reaksi dan perasaan Ijat serta keluarga apabila Ijat dikatakan perlu ditempatkan di sekolah Henry Geni tu? Okey, reaksi saya memang sedih lah sebab nak berpisah dengan dunia luar. Sebab kita terpisah daripada semua benda. Okey, kalau kat luar ni kita boleh hidup bebas, tapi kat dalam kita hidup dengan peraturan. Jadi macam saya sebelum masuk tu saya fikir, apa ni saya nak buat, apa yang saya akan kena, apa tindakan yang saya patut kena kan, macam hukuman. Lepas tu reaksi keluarga mungkin bagi diorang sedih juga macam tu. Saya asal daripada keluarga kandung, saya ada 4 orang adik-beradik. Saya anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Dan yang kedua duduk dengan keluarga angkat juga. Yang ketiga duduk dengan family kandung saya. Tok saya yang jaga. Dan yang keempat saya kemungkinan duduk dengan keluarga angkat, tapi saya tak tahu di mana dia berada. Ya, saya dibesarkan dengan keluarga angkat sebab mak ayah saya ni mak ayah saya betul asal daripada keluarga yang susah, dan dia serahkan kami kepada keluarga angkat start saya umur 5 bulan. Dan umur saya dalam 10 tahun keluarga saya meninggal, mak saya meninggal. Okay, so mungkin ramai orang kat luar sana tak tahu sebenarnya macam mana sekolah Henry Geni tu sebenarnya. Okay, sekolah Henry Geni bukan tempat yang seronok. Dia tempat untuk bukan tempat untuk berubah juga, tapi tempat untuk kita belajar berubah. Tempat sebenar-benar berubah adalah di luar sini. Di luar ada tempat sebenar-benar untuk berubah. Dalam sana kita terikat dengan peraturan. Dia menekankan lebih kepada disiplin. Dan Henry Geni ni adalah salah satu sekolah jevana di bawah sistem Jabatan Penjara Malaysia. So yang jaga dekat sana semua warden-warden penjara, unit kawalan penjara. Dia
bukan tak sama dengan realiti yang tak sama dengan cerita-cerita Juvana yang ada di TV. Kalau kita tengok dalam cerita Juvana, dia secara kekejaman, warden semua mendidik dengan kekejaman. Tapi di Handi Geni, warden mendidik tak sampai mendera, tak menggunakan kekerasan. Dia akan menggunakan kekerasan apabila kita melakukan kesalahan. Sebab yelah remaja dia, sedangkan ibu bapa pun kalau ibu bapa cakap pun remaja tak akan dengar, betul. Sedangkan ni lagi orang luar bercakap, lagi kita tak dengar. So untuk mendidik dia menggunakan cara-cara yang keras, agak keras lah sikit. So boleh tahu tak macam mana rutinnya? Sama ke macam kita pergi sekolah macam mana? Okey, di sekolah Handi Geni ada banyak bidang. Contohnya pancaragam. Lepas tu sekolah agama untuk budak-budak yang ambil UPKK, dan kemahiran contohnya welding, wet skill, itulah. Lepas tu sukan dalam tinju dan muay thai. Lepas tu ada unit akademik. Setiap setiap yang ada di sana, setiap masing-masing ada rutin sendiri. Macam pancaragam, pagi-pagi dia orang akan berlatih untuk main alat pancaragam. Dan unit akademik setiap pagi sama dengan waktu sekolah. Sekolah-sekolah luar, saya ambil unit akademik. So saya belajar macam sekolah biasa, hari cuti kami cuti, dan belajar subjek-subjek pun macam sekolah luar. Unit akademik dia memang kita boleh request buat permintaan, tapi untuk menentukan kita lepas atau tidak, dia ada ujian formatif dia panggil. Ujian diagnostik. Untuk yang nak masuk unit akademik, dia ada ujian diagnostik yang menentukan sama ada kita lepas atau tidak. Rutin di akademik, selepas habis sekolah, dalam pukul 2 Jabatan Penjara akan tukar shift. So kami akan berkumpul macam beratur. Kalau kat asrama orang panggil polling. Kalau kat asrama panggil roll call lah kot. Macam itu dekat Handi Geni, kami akan panggil polling ataupun master untuk warden-warden kira penghuni sama ada cukup ataupun tidak. Kami polling, barulah warden akan bagi keluar baris untuk kami baca buku ataupun basuh baju. Di antara 2 sampailah 5 sampai solat asar. Dan selepas solat asar tu kami bersiap sedia untuk polling sekali lagi untuk kiraan master petang. Dan lepas maghrib sampai isyak kami akan buat aktiviti sendiri. Pukul 10 penghuni wajib untuk tidur. Kalau ada SPM, untuk pelajar SPM diberi sampai pukul 12. Bebas antara petang dengan malam tu je. Petang dengan malam, tapi pun tak bebas mana, tak boleh keluar pada dorm. Kalau nak baca buku, boleh baca buku, tapi kalau tak nak baca buku, tak apa. Macam tu aktiviti bebas. Dia macam hostel kalau tempat tidur dia? Tempat tidur tilam terhad, macam tilam tak mencukupi. Tilam pun dalam tebal-tebal ni tilam tak ada katil sebab untuk keselamatan lah. Katil yang macam kat luar ni tak ada. So yang tak ada tilam tu akan tidur atas blanket, akan dibekalkan dengan blanket. So macam ramai-ramai macam tu? Ke dia ada ramai-ramai tidur pun berbaris. Berbaris. Tak sama macam asrama lah. Kalau sekolah tu nak bakti, dia ada katil. Ada tak sebarang kejadian yang tak diingini berlaku sepanjang berada di sana? Contohnya macam ada orang bergaduh ke, bertumbuk-tumbuk ke macam tu? Okay, sepanjang saya dekat sana, kalau gaduh tu biasa sebab kat asrama luar pun gaduh tu biasa. Gaduh tu biasalah. Kita duduk dengan bermacam-macam orang. So perangai pun bermacam-macam. Ada yang tak puas hati dengan kita sebab tak semua orang suka dengan kita. Bergaduh ni normal dan warden akan ambil tindakan atas kesalahan tu. Ya, ada lelaki dengan perempuan? Ini ada lelaki dengan perempuan. Blok perempuan terletak jauh daripada blok lelaki. So asing lah. So kalau belajar pun lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Okay, belajar pun lelaki-lelaki. Kita akan jumpa perempuan time ada program saja. Jumpa pun tak boleh rapat-rapat, duduk jauh-jauh. Hari raya ke macam mana? Hari raya akan ada perjumpaan di Dewan, tak sama dengan perjumpaan hari-hari biasa. Hari biasa kalau perjumpaan selama 45 minit, dan hari raya perjumpaan 30 minit macam tu lah. Sebab yelah keluarga masing-masing, ramai keluarga yang jumpa anak-anak mereka kan. So
waktu untuk perjumpaan tu dikurangkan sebab ramai sangat nak jumpa. Kami akan berjumpa di Dewan Dalahan Negeri. So kalau hari biasa seminggu sekali dapat jumpa family ke macam mana? Hari biasa 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ada family yang dekat dia akan datang 2 minggu sekali. Kalau family yang jauh dalam sebulan sekali, 2 bulan sekali. Yang datang melawat saya, isteri saya dengan kawan-kawan saya. So family tak kira family datang lawat tu setelah berapa lama Ijat ada dalam tu? Setelah saya dalam 3 bulan Oh, baru diorang datang melawat. baru dia orang datang. So ketika tu apa Ijat rasa? Mula yang datang tu mungkin saya pun berfikiran positif. Mungkin dia orang nak bekerja tak dapat datang, duit tak ada kan. Yang bulan dah 3 bulan saya duduk sana baru saya nampak dia orang, saya rasa macam gembira sangat-sangat dan saya ada satu semangat yang baru bila dia orang datang melawat. Kami dalam negeri ni kami macam perlukan sokongan. Perlukan semangat. Walaupun tak dapat jumpa, cukuplah sekadar surat. Macam keluarga hantar surat, itu menjadi semangat untuk kami untuk berubah lagi. Telefon terhad juga, tak ada. Waktu saya dulu telefon kita perlu buat request dengan warden. Cakap dengan warden saya rindu keluarga saya nak call. So warden akan bawa pada hujung minggu pergi ke pejabat rekod. So macam Ijat cakap, first masuk tu Ijat rasa down kan, sedih. So berapa lama Ijat ambil masa untuk sesuaikan diri dalam sekolah tu? Okey, untuk sesuaikan diri saya perlukan masa setahun jugalah sebab dengan suasana, dengan nak ikut peraturan. Sebab sebelum ni bebas, tak ada peraturan semua. Bila duduk sana kita terikat. Jadi saya macam tak serasi. Nak serasi dengan keadaan saya ambil masa dalam setahun juga. Baru dah rasa macam tenang. Mula memang rasa macam kemurungan, depression, tertekan sangat. Bila dah lama-lama saya dapat sesuaikan dengan keadaan. So Ijat ambil SPM pada tahun yang sama ke? Saya ambil SPM pada tahun 2019. Dekat 3 tahun saya duduk sana baru saya ambil SPM. Masa tu masih lagi di dalam sekolah yang digeni tu ke? Yes, masa tu masih lagi dalam sekolah negeri. Tapi saya belajar unit akademik pada tahun 2018. Saya ambil tingkatan 4 pada tahun 2018. Saya tekan selama 2 tahun dan 2019 tu saya ambil SPM. So Ijat dapat keputusan 5A kan? Ya, alhamdulillah. Okay, so kita boleh kata itu adalah satu keputusan yang bagus lah, cemerlang kan. Sebelum Ijat masuk ke Handigeni, Ijat dah menamatkan persekolahan, betul tak? Berhenti sekolah? Saya dibuang sekolah. Oh, dibuang sekolah. Waktu tu umur berapa? Waktu tu umur 16. Awal 16. tahun 2015. Umur 16, awal tahun. Tingkatan 4 lah. So, daripada Ijat dibuang sekolah, macam mana kalau daripada segi akademik waktu Ijat pergi sekolah dulu? Saya tak ada PMR, saya tak ada PT3. Saya hanya ada UPSR. Dan saya tak pernah belajar. Kalau pergi sekolah tu hanya sekadar ambil kehadiran dan saya akan keluar daripada sekolah tu. Tu sebab tu saya dah pergi banyak sekolah dan saya dibuang daripada sekolah tu. Bagaimana Ijat merubah, orang kata sampai mendapat keputusan yang cemerlang dalam akademik? Sebab sebelum ni saya tak pernah ada matlamat dalam hidup. Sebelum ni saya tak pernah fikir pasal matlamat. Saya tak pernah tahu pun apa itu matlamat. Dan bila saya di dalam negeri ni, saya tetapkan satu matlamat dalam hidup saya. Bila saya ada matlamat ni, saya nak fokus pada matlamat. Dan cara bagaimana saya nak fokus, belajar. Saya belajar dan terus belajar sampailah suatu hari nanti saya dapat capai matlamat saya. Kiranya masa kat dalam tu memang study hard lah macam tu ke? Memang saya study hard. Tahun pertama tu waktu saya ambil tingkatan 4, saya masih banyak bermain lagi. Tapi bila dah tingkatan 5, saya terus tekan untuk dapatkan hasil yang baik. So ada buat study group ke ataupun sendiri? Ke ada dorongan orang lain macam tu? Okey, macam ni. Saya waktu di dalam handling ni, saya ditugaskan untuk menjaga budak-budak baru, budak-budak tingkatan 4. Waktu saya dah tingkatan 5, saya ditugaskan untuk menjaga budak-budak tingkatan 4. Saya hanya 2 orang je form 5 dalam satu dorm. Form 5 yang menjaga form 4. So saya tak dapat nak study group dengan budak-budak kawan-kawan saya form 5 ni. Jadi saya buat satu study group untuk budak-budak tingkatan 4 supaya saya pun dapat belajar dengan diorang. Saya dapat belajar subjek-subjek diorang. So kalau boleh kita tahu apa yang Ijat dapat 5A tu, subjek apa? Okay, subjek yang saya dapat 5A, matematik, sains, pendidikan Islam,
tasawuf Islam dengan sejarah. Pengajaran yang Ijat dapat sepanjang berada di sekolah negeri ni. Okay, pengajaran yang saya dapat sepanjang di negeri ni, saya dapat mendisiplinkan diri, saya dapat belajar mengikut undang-undang, mengikut peraturan, saya dapat erti penyesalan. Menyesal dengan kejahatan yang saya buat, tu je yang saya dapat. Pengajaran. So kiranya memang boleh katakan siapa yang masuk situ memang berubah lah orang kat sana. Dia berubah sebenarnya semua atas diri tau. Tak semua yang berubah. Terpulang pada masing-masing. Sama ada diorang nak berubah, diorang akan pilih jalan untuk berubah. Yang nak kembali kepada masa silam, terpulang atas mereka. Yang negeri ni hanya untuk mendidik. Bila keluar daripada hand negeri ni tu kan, bagaimana penerimaan orang sekeliling? Macam keluarga, mungkin jiran-jiran. Penerimaan keluarga dengan saya ramai jumpa yang positif. Keluarga mestilah positif sebab keluarga orang paling yang terdekat dengan saya. Dia selalu memberi sokongan dan orang-orang kampung juga saya dapat circle-circle yang positif. Orang kampung saya selalu bagi saya semangat tau. Dia tak pernah saya tak pernah jumpa lagi yang negatif. Setakat ni saya jumpa yang positif. Selepas dia keluar, apa yang benda pertama yang Ijat lakukan? Okay, sebaik saya melangkah tu. Benda yang pertama, saya peluk anak saya dengan isteri saya, lepas tu ayah saya. Lepas tu barulah ayah saya bawa pergi jalan-jalan. Dan saya pasang satu niat yang saya nak berjaya macam orang lain. Dan saya niat lagi saya tak nak datang balik ke sini. Ada tak Ijat lakukan sebarang pekerjaan untuk menampung kehidupan dan study? Okey, waktu sebelum Covid, college dah buka. Waktu tu setiap Sabtu dengan Ahad saya akan bekerja secara part time di hotel sebagai catering. Sekarang Covid, kami semua perlu balik kampung. Waktu kat kampung ni saya berniaga sate di Maran, Pahang. So macam Ijat juga ada share kan dekat cerita Ijat, pengalaman Ijat dekat media sosial. Ijat ada YouTube, ada TikTok kan. So apa yang beri kekuatan pada Ijat untuk orang kata berkongsi cerita ni? Mungkin setengah orang dia macam malu. Dia macam malu, tapi Ijat tak. Ijat rasa macam okay, aku nak share. Okay, asalnya saya dulu memula saya berkongsi di YouTube atas dorongan seorang sahabat saya ni. Dia merupakan pendakwah media sosial. Dan dia selalu buat konten-konten dakwah di TikTok. Jadi saya selalu dengar dakwah dia tu memberi semangat kepada saya. Jadi saya jumpa dengan dia, duduk sekali dengan dia. Dia yang dorong saya. Dia cakap, Ijat, mungkin pengalaman kau ni boleh jadikan pengajaran untuk lain. Start tu lah dia saya buat yang TikTok, saya buat YouTube. Saya buat YouTube tu baru buat TikTok. Pelajaran ni memang penting, amat penting. Memang amat penting dalam kehidupan ni. Sebab kalau kita tak ada ilmu, kita senang nak dibodohkan oleh orang. Dengan ilmu, kita tahu sedikit yang mana betul, yang mana salah. Bila kita berilmu ni, kita jadi macam jadi buat ini dosa, buat ini jadi macam kita ada pengetahuan tentang kehidupan ni. Ilmu ni juga penting untuk masa depan kita. Memang dulu waktu remaja tak pernah fikir, tak pernah sikit pun fikir. Biarlah, malas lah belajar. Tapi waktu dah umur dalam 20 tahun, 19, dia dah akan start menyesal kalau tak ada ilmu. So impian Ijat? Impian saya nak berjaya je dalam kehidupan. Saya nak jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Saya nak ada kehidupan sendiri. Saya nak ada apa yang orang lain ada. Saya nak berjaya macam mana orang lain pun berjaya. Akhir sekali, apa kata-kata Ijat untuk mungkin remaja di luar sana yang mungkin sekarang ni sedang ataupun telah melakukan orang kata kesalahan ke, ataupun mungkin Ijat boleh nasihatkan untuk mereka kembali balik ke orang kata jalan yang benar, untuk mereka berfikir. Nasihat saya kepada orang yang tengah mengalami kegagalan ataupun pernah gagal dalam kehidupan, bangkit dan belajar daripada kesilapan. Sebab guru yang terbaik dalam kehidupan adalah belajar daripada kesilapan. So bila kita jatuh, jangan kita sekali terus putus asa, terus down dan tak nak bangkit lagi. Sebab peluang tu sentiasa ada di mana-mana. Rezeki tu ada, tapi kita perlu terus ke depan untuk mencari rezeki yang Allah bagi tu. Yang baru nak mencuba, saya nak nasihatkan jangan pernah ambil dadah. Sebab dadah ni, betul orang kata, dadah ni adalah pemusnah anak bangsa tau. Dadah ni pemusnah anak bangsa. Bila kita dah try sekali, kita akan rasa nak lagi dan lagi. Start tu daripada walaupun starting daripada rokok kan. Starting daripada rokok, kalau boleh rokok ni ketagihan dia lebih bahaya daripada dadah. Ketagihan dia memang tak bahaya sangat dadah ni, tapi ketagihan dia tu boleh bawa sampai ke tua. Kalau yang tak pernah isap rokok, jangan isap rokok. Kalau yang isap dadah,
jangan berhenti seadah. Kalau yang tak pernah seadah, jangan pernah mencuba untuk Terima seadah. kasih Ijat atas perkongsian ini dan kami doakan agar Ijat terus maju jaya dan orang kata lebih berjaya dalam hidup insya-Allah. Terima kasih Ijat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sama-sama. Bye. Waalaikumsalam.